Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati, diberkati dan dilindungi oleh Allah SWT sekalian. Syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, kita berada pada muka surat yang ke-175. Boleh khatam tak hari ni? Ya. Kita dah berada di fasa yang terakhir. Itu di bawah bab adab-adab pergaulan sesama kita dengan manusia lain. Dan kita di pertengahan perbincangan ceraian yang ketiga, iaitu adab-adab dengan orang yang kita kenali. Yang kita kenal, kita bukan sahabat karib, bukan orang yang rapat, tapi orang yang kita kenal, kenalan kita, kawan-kawan. Kalau yang rapat ni dalam bahasa Melayu biasa kita panggil sahabat, sahabat ataupun teman rapat. Tapi kalau tak rapat sangat, hanya sekadar kenalan, kita panggil rakan taulan. Baik, di peringkat yang paling bawah sekali itu, muka surat 175. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Orang-orang yang bukan rapat dengan mereka. Jadi dalam memberi nasihat, seseorang itu hendaklah menggunakan kebijaksanaannya.
kesesuaian. Adakah orang itu jenis orang yang boleh terus telan nasihat kita, boleh terus hadam nasihat kita, ya? Sebab kalau kawan rapat ni memang kadang-kadang boleh sergah terus kan, sebab dah terlalu rapat, boleh sound direct. Dan bahasa English dia kata dalam English dia kata talk straight breaks no friendship. Itu bahasa English, tapi pronunciation dia tulis Jawa, ya. Maksudnya talk straight, maksudnya cakap direct, tegur direct, breaks no friendship, ya. Tapi tak menjejaskan persahabatan. Sebab apa? Dah memang rapat, dah memang kena rapat. Kita pun tahu kalau kita tegur dia tegur kita cara direct, tak ada masalah, sebab dah memang kamcing, dah memang kawan ngam. Tapi bukan semua orang sebegitu. Ada orang nak kena tegur dengan cara protokol, dengan cara yang betul, dengan channel yang betul. Kita tak boleh buat macam orang yang kita kamcing, orang yang kita betul-betul rapat ngam, ya. Jadi dalam memberi nasihat perlu diperhatikan orang yang dinasihati tersebut. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengannya, ya. Kita tak kenal rapat dengan dia, tak pasal-pasal, ya, cara kita approach dia tu menyebabkan dia lebih tak suka kita. Dah lah kita bukan rapat dengan dia, tiba-tiba nak rapat terus nak tegur direct, terus nak nasihat direct, ya. Memang betul dalam agama kita nasihat itu adalah sesuatu yang baik, tapi dalam agama kita juga menganjurkan untuk sesuatu itu dilakukan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tepat, dengan cara yang sesuai, masa yang sesuai, tempat yang sesuai. Itu hikmah, itu adab. Hikmah dan adab itu adalah meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Dan jikalau mereka salah faham di dalam suatu masalah sedangkan mereka tidak mahu belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, kerana mereka akan mengambil ilmu daripada kemudian mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Kalau mereka itu orang yang salah faham, orang yang keliru, orang yang celaru dalam sesuatu perkara, dalam sesuatu permasalahan, dan nampak gaya mereka tak nampaklah orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, ya. Nampak zahirnya tu, nampak dia nak menang diri dia sahaja, dia tak nak ambil kebenaran daripada orang lain. Maka jangan engkau ajarkan mereka, kerana mereka akan mengambil ilmu daripadamu. Sebab apa? Bila kita cuba ajar dia dan dia ambil apa yang kita nak kita ajar tu, ilmu tu dia dapat untuk dia, tapi di belakang dia akan menjadi musuhmu. Dia akan cari perkara lain untuk menikammu. Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil, maka pada ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras atau kasar. Jadi dalam berdakwah ni kita kena apply cara yang berlemah lembut. Nabi Musa AS ketika disuruh oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada Fir'aun, Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun, fadhhaba ila Fir'aun
faqula lahu, dan katakanlah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan perkataan yang penuh dengan kasih sayang, agar hatinya itu tertarik untuk menjadi orang yang mengambil pelajaran dan ingin takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah suruh jumpa orang yang derhaka pada Allah. Allah suruh Nabi Musa jumpa pada orang yang dah memang melanggar perintah Allah, sombong dengan Allah, mengaku dirinya Tuhan. Dalam keadaan begitu pun Allah Ta'ala tetap suruh Nabi Musa alaihissalam jumpa dan jangan cakap kasar-kasar dengan Fir'aun. Surah Taha. Surah Taha. Allah melarang Nabi Musa untuk cakap kasar, untuk cakap keras, hatta dengan Fir'aun sekalipun. Hari ini orang bercakap dengan perkataan yang penuh dengan kesat dan kasar kepada sesama Islam sendiri, dengan alasan yang tertentu, seolah-olah ini lesen boleh untuk mengeluarkan dan menghamburkan kata-kata yang buruk kepada sesama Islam. Adakah dia tidak membaca Al-Quran? Nabi Musa AS disuruh berjumpa Fir'aun dan disuruh bercakap dengan lemah lembut. Itu tara Fir'aun dah tu. Tara Fir'aun dah tu. Ini bercakap dengan orang Islam. Kadang-kadang orang yang dicakap tu bukan sekadar orang biasa daripada orang Islam. So, bercakap tentang bercakap kepada ulama, bercakap kepada orang yang berilmu, tapi kata-kata yang dikeluarkan seolah-olah orang itu sudah ahli neraka Jahannam. Kasar dan keras perkataannya. Ini Imam Ghazali kata berwaspada. Orang yang kamu lihat yang salah faham mereka itu boleh membawa mereka kepada kemaksiatan ataupun kederhakaan ataupun kepada kesesatan, maka di situ kamu lihat bahawa kamu perlu untuk menegur, maka berikanlah teguran tapi dengan cara yang sesuai, cara yang lemah lembut, cara yang melambangkan akhlak, cara yang melambangkan keindahan Islam. Ya. Hari ini kita lihat di media sosial cara orang berkomunikasi menggambarkan betapa keringnya umat ini daripada pelajaran adab, daripada pelajaran tasawuf. Ya. Mereka tidak dapat faham apa yang intipati yang diajar oleh Rasulullah dalam akhlak dan adab. Ya. Kadang-kadang di media sosial ini sampai orang mencaci maki wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mengutuk wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, mengkritik dengan cara yang keras dan kasar terhadap wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tak menjaga bahasa dan tak menjaga perkataan terhadap wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta, orang yang nampak dermawan, atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Kalau ada orang-orang yang berada dan orang yang memang suka buat kebaikan dengan harta dia dan suka buat pergaulan dengan baik, dia cenderung kepada kamu, cenderung kepada ahli ilmu, maka syukur pada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu.
Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah Fulan bin Fulan, aku adalah Al-Fadil Fulan bin Fulan, yang banyak mempunyai kelebihan di dalam ilmu pengetahuan. Jangan bongkar. Jangan apabila orang kurang ajar sikit dengan kita ataupun kurang adab sikit dengan kita, kita kata kau tak kenal aku siapa, kau bercakap dengan siapa ni? Aku ni ulama, aku ni tuan guru, aku ni tok guru, aku ni maulana. Kau tak kenal dengan siapa kau bercakap? Kau tak sedar diri? Cermin diri kau tu dulu. Kau nak cakap aku macam ni. Jangan sedih sangat. Itu berlakon dia tu. Berlakon. Kau tak kenal aku, kelebihan ilmu aku, ilmu pengetahuan aku mendalam. Kau tak tahu ke? Kau cakap macam ni. Kau hajar, biadab, tak sedar diri. Jangan. Wah, ketika mereka menghargaimu, kamu bersantun dengan mereka. Tapi apabila mereka kurang adab saja dengan kamu, kamu sudah bongkak angkuh. Dan perkataan ini tak semestinya bercakap secara verbal dengan mereka. Hatta kalau bercakap di dalam jiwa sendiri pun, itu saja sudah salah. Kalau bercakap dah memang lagi salah. Kalau berbicara dalam jiwa saja, orang ni cakap macam ni, dia siapa, aku siapa, cukuplah. Itu tanda kesombongan dalam diri. Itu sudah cukup tanda keangkuhan dalam diri. Kerana perkataan seperti ini adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendiri. Kerana apabila dia merasa dirinya itu ili, banyak pangkat dan kedudukan, dan merasa dirinya itu tinggi darjatnya, dan merasa dirinya itu suci, jadi dia mengangkat dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Mengaku-ngaku dirinya ulama besar, mengaku-ngaku dirinya sebagai Al-Fadil. Tu Imam Ghazali kata, mengaku-ngaku. Bila orang lain menentang dia, membantah dia, mulalah mengaku-ngaku dirinya itu orang hebat di dalam ilmu. Menganggap dirinya suci, maksudnya dia merasa dirinya itu sudah ahli syurga. Maksudnya dia sahaja yang betul. Menganggap diri suci, dia sahaja yang paling betul, orang lain semua salah. Dia sahaja yang benar, orang lain semua keliru. Orang lain semua terpesong, dia sahaja yang paling benar, yang paling tepat, yang paling sunnah, yang paling ahlu sunnah wal jamaah, dia sahaja. Ini menganggap dirinya suci. Yang lain semua sesat. Yang lain semua ahli neraka. Yang lain semua ahli dalalah. Yang lain semua ahli bid'ah. Yang lain semua ahli batiniyah. Semua sesat. Yang lain semua ikut Syiah. Yang lain semua ikut ahli Yunani, falsafah, Plato, Aristotle, Sokrates. Semua ni sesat. Dia saja yang betul, dia saja yang benar. Dia menganggap dirinya suci. Orang lain semua salah. Tak cukup kuat. Baik. Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan.
maka meminta ampunlah kepada Allah daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah terhadap dirimu. Maka jika ada orang cela kita, ada orang keji kita, siapa yang mengizinkan untuk perkataan dia itu mencela kita, mengeji kita, mengutuk kita? Allah. Allah yang menuturkan lidahnya itu, ya, untuk kita. Orang tu salah tak? Kalau dia salah, salahlah. Kalau celaan dia tu tak kena dengan cara yang tak kena, salah, tetap salah dia tetap salah di sisi Allah. Tapi ni kita sekarang, kita yang menerima celaan. Macam mana kita yang diterima, yang dikeji? Macam mana kita, ya? Jadi bila kita nampak kita dikeji, kita nampak ini kekurangan aku, ya. Ini kekurangan aku, ini kelemahan aku yang tak terangkan betul pada manusia. Ramai orang tak faham, dia tak faham, dia keliru. Ni semua salah aku. Ni semua boleh jadi sebab dosa-dosa aku adalah penyebab kepada umat ini tak faham agama. Jadi kita ambil blame, ya. Dengar tak suara? Dah kuat dah tadi? Masih lagi tak kuat? Tak syak? Ya, bergema. Yang ini pun bergema juga. Ya. Baik. Jadi kita minta ampun pada Allah. Orang keji kita, ya Allah, kita jangan rasa bila orang keji kita, orang lain semua ni sesat, semua tak betul. Kita yang terperosok merasa diri kita suci, kita yang paling benar. Boleh jadi apa yang orang tegur itu boleh jadi betul terhadap diri kita. Apa yang dia cela itu boleh jadi memang kita yang melakukan sesuatu yang sangat nasty, sesuatu yang sangat buruk, ya, tanpa kita sedar, ya. Hatta kalaupun lah kita dah gunakan dengan cara yang betul, dengan hujah yang betul sekalipun, tetap kita menerima celaan, tetap kita menerima kejian daripada orang lain, anggap saja itu kekurangan saya, itu kekurangan kita sendiri, tanpa perlu nak menuding-duding jari kepada orang lain, agar kita mendapat sifat kehambaan, ya. Sifat kehambaan, sifat yang tawadhu, sifat yang rendah diri. Kena hentam macam mana pun dia tetap bersabar, dia tidak akan cepat melenting. Ciri-ciri orang yang benar-benar menghayati tasawuf. Bagaimana orang menentang dia, membantah dia, mencaci dia, mencerca dia, mencela dia, dia sedikit pun tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada orang lain. Sikit pun dia tidak akan membalas perkataan yang jahat dengan perkataan yang jahat. Seorang yang benar-benar menghayati tasawuf dalam hidupnya, dia tidak akan membalas kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang buruk. Dia tidak akan membalas kata-kata makian dengan makian yang lain. Dia tidak akan membalas sumpah seranah daripada orang dengan sumpah seranah yang lain. Tapi dia akan menabur kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, panggilan yang baik terhadap orang lain, ya. Orang baling kepada kita bantu, kita tabur bunga kepadanya. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini penghayatan dan praktik yang sebenar daripada ilmu tasawuf, ya. Jadi ya, dalam tasawuf itu memang mengajar kalau ada sesuatu yang tak kena berlaku kepada umat manusia, kita yang ambil blame. We take the blame. Kita yang ambil tanggungjawab, ambil rasa bersalah. Tak sebab akulah yang tak betul-betul doa pada Allah, orang lain begitu. Sebab aku yang tak cukup dakwah pada orang, boleh jadi begitu. Sebab aku tak betul-betul tawajuh zikir pada Allah yang menyebabkan
musibah berlaku, menyebabkan virus tersebar, menyebabkan manusia dalam keadaan rosak, akhlak semakin buruk, sebab mungkin salah aku. Ini dalam tasawuf. Orang yang tidak belajar tasawuf ataupun tidak menghayati tasawuf, apa saja kesalahan, kesilapan, apa saja yang tak kena di luar itu yang berlaku, semua dituding jari. Ini salah, kerajaan salah, ini menteri salah, ini JKR salah, ini salah, wakil rakyat salah, ketua kampung salah, penghulu kampung salah, semua salah. Diri dia saja yang betul, diri dia yang paling benar, yang lain semua salah. Ketua jabatan salah, bos salah, setiausaha salah, pembantu salah, semua salah. Dia saja yang betul. Apa saja yang tak kena. Kalau dalam keluarga, suami salahkan isteri, isteri salahkan suami, salahkan benda yang tak kena. Anak dia tumbuh membesar jadi penagih dadah, si suami salahkan isteri, ni semua salah kau, tak besarkan anak dengan betul. Isteri salahkan suami, kau yang tak jadi kepala keluarga dengan betul. Perkara itu ambil muhasabah masing-masing. Masing-masing salah, belajar ambil blame. Iblis bila dia tersalah, dia tak nak ambil blame, dia tak nak bertanggungjawab. Bila dia dah salah, dia kata Allah lah yang salah sebab sesatkan saya. Kenapa Allah daripada from the first place tak letak saya kat jalan yang lurus? Kan dia maha berkuasa. Bukankah Allah maha berkuasa daripada awal lagi tetapkan, takdirkan saya sebagai orang yang baik, yang tak langgar perintahnya? Kenapa daripada awal Allah tetapkan saya sebagai penderhaka? Ini semua salah Allah. Ini iblis. Dia punya tuding jari itu, Allah pun salah, Allah yang tersilap. Sedangkan Allah ciptakan makhluk ini untuk menzahirkan kehambaan. Memang benar segalanya takdir Allah, tapi Allah nak tengok siapa daripada kalangan makhluk ini yang benar-benar menzahirkan hakikat kehambaan. Dan kita lihat Nabi Adam alaihissalam menzahirkan kehambaannya. Beliau tersilap, beliau tersalah, tapi beliau ambil tanggungjawab. Beliau take the blame. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam yang dirakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf menyatakan bahawa Nabi Adam memohon, merayu kepada Allah, ya Allah, aku yang telah menzalimi diri aku sendiri. Iblis disalahkan Allah yang zalim sebab Allah tetapkan dia sebagai penderhaka, sebagai pelanggar perintah Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang takdirkan, Allah yang sesatkan dia. Kenapa daripada awal Allah tak hindarkan dia daripada menderhaka? Iblis salahkan Allah. Nabi Adam alaihissalam juga mengetahui bahawa segalanya Allah yang tetapkan, Allah yang aturkan, Allah yang susunkan, Allah yang tulis dalam Lauh Mahfuz, Allah yang maktubkan dalam qada dan qadar, Allah yang menggerakkan, Allah belaka. Nabi Adam lebih mengetahui itu semua daripada iblis. Tapi Nabi Adam tidak ingin menyalahkan Allah kerana Nabi Adam kenal dirinya hamba. Allah nak tengok siapa yang menjadi hamba dalam keadaan semua makhluk berada di dalam lautan takdir Allah, dalam keadaan semua makhluk berada dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seluruh makhluk berada dalam bahrul af'al Allah Subhanahu wa taala. Dalam lautan itu Allah nak lihat siapa yang muncul untuk zahirkan hakikat kehambaan, hakikat kerendahan, hakikat kehinaan, hakikat ketundukan jiwanya kepada Allah. Allah nak lihat siapa yang menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan yang total. Allah ingin menguji di situ hati manusia. Dan Nabi Adam alaihissalam menangis berpuluh-puluh tahun, bertaubat tanpa salahkan takdir Allah, tanpa salahkan Allah, tanpa salahkan Siti Hawa, tanpa salahkan iblis. Sebab yang menggoda Nabi Adam untuk memakan buah larangan Siti Hawa,
yang memujuk Siti Hawa untuk memakan buah larangan iblis. Nabi Adam tahu itu semua, tapi Nabi Adam tak ingin tuding jari kepada Siti Hawa, tak ingin tuding jari kepada iblis, tak ingin salahkan Allah. Rabbana zalamna anfusana, I have wronged myself, I did a mistake. Oh Allah, I admit that I did a mistake to you. Oh Allah, please pardon me. Oh Allah, please forgive me for what I did. Otherwise I will be at loss. Lanakunanna minal khasirin. Oh Allah, please, your forgiveness, ya Allah. Oh Allah, your forgiveness, oh Allah. 40 tahun menangis, sampailah Allah Ta'ala bagi jawapan taubat diterima kepada Nabi Adam, tanpa sikit tuding jari kepada orang lain, tanpa menyalahkan Siti Hawa. Kenapalah engkau ni, kita tengok dah kita kena turun kat planet bumi yang penuh kesusahan ni, kita baik-baik ada kat syurga, dah kena, kau tengok planet ni penuh kesusahan, penuh penderitaan, kesengsaraan. Kita baik-baik ada dalam jannah, tengok kita kat mana ni, kita terdampak kat mana ni, Hawa? Tak ada. Nangis, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Kami yang telah salah, ya Allah. Kami telah silap, ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Kami yang telah menzalimi diri kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Jika Engkau tidak merahmati kami, jika Engkau tidak mengasihani kami, jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak memaafkan kami, ya Allah, nescaya kami tergolong daripada kalangan orang-orang yang rugi, ya Allah. Demikian rintihan Nabi Adam AS. Ini kehambaan. Dan hendaklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji, dan hendaklah engkau menyebutkan kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Di orang-orang yang tidak setuju dengan kamu, yang membantah kamu, ambil apa percakapan mereka yang benar, apa yang benar terima, dan jangan ambil peduli dengan perkataan mereka yang batil, yang penuh dengan tumahan, penuh dengan tuduhan, ya. Kita jangan ambil peduli, jangan ambil peduli. Maksudnya hati kita jangan terlalu hanyut memikirkan dia menghina kita, mengeji kita. Kita ambil sisi kebenaran. Dan hendaklah engkau menyebut kebaikan mereka. Tadi awal Imam Ghazali kata, kalau mereka itu perlu ditegur, berikan teguran, berikan nasihat dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan keras dan kasar, di samping menyebut kebaikan mereka. Mereka ada kebaikan, disebabkan mereka membantah kita, kita dapat kebaikan, kita dapat teguran, kita dapat tambah ilmu. Sebutkan kebaikan mereka. Jika mereka, orang-orang yang hentam kita itu, boleh jadi ada nasihat di sebalik hentaman tersebut, maka kita akui kebaikan itu. Kita jangan jadi orang yang denial kalau ada kebaikan daripada musuh kita sendiri pun, ya. Dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Jangan sebutkan kejahatan mereka, ya. Jangan hambur-hamburkan kejahatan mereka. Kalau kita dah tahu mereka keji, cela dan hantam kita itu, kita dapat kebaikan daripada mereka, dapat ilmu daripada mereka, maka kita dapat manfaat daripada mereka. Maka hindarkan diri daripada mengatakan kejahatan terhadap orang yang dah somehow memberikan kebaikan, manfaat dan faedah kepada kamu. Indirectly, secara tidak langsung kita dapat manfaat daripadanya. Maka kita acknowledge perkara tersebut. Kita acknowledge. Dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fikah pada zaman ini, apatah lagi mereka yang hanya sibuk dengan masalah khilafiyah dan perdebatan, ya, ini ilmu masail khilafiyah. Jangan kamu terlalu sibuk bercampur dengan ulama fikah, ulama hukum hakam yang kerja pada zaman ini, iaitu pada zaman Imam Ghazali. Tapi apa yang dimaksudkan itu sepanjang zaman akan ada
orang-orang ulama, tapi dia terlalu obses ya, dengan hukum hakam itu, sehingga sibuk dengan masalah khilafiyah, sibuk dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, perkara yang remeh-temeh diperdebat-debatkan, didebat-debatkan. Dan akhir perdebatan itu keluarlah perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang kutuk-mengutuk antara satu sama lain, perkataan yang kadang keluar maki hamun antara satu sama lain dan sebagainya. Bukan bermakna masalah khilafiyah tidak penting ataupun untuk memberikan pencerahan kepada masalah khilafiyah tidak penting. Tidak, Imam Ghazali sendiri melakukannya. Imam Ghazali, kita perlu faham, Imam Ghazali ini beliau mengkritik Syiah Ismailiyah Batiniyah yang hanya mengambil makna-makna yang batin sahaja daripada Al-Quran dan meninggalkan makna yang zahir. Imam Ghazali mengkritik perkara tersebut, tapi dalam masa yang sama Imam Ghazali adalah orang yang konsisten dan mementingkan makna-makna yang tersirat, makna-makna batin yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, tanpa mengenepikan makna zahir yang ada pada Al-Quran dan hadis. Imam Ghazali orang yang terkenal dalam mengkritik falsafah Yunani, ilmu falsafah, dengan kitabnya Tahafut Al-Falasifah ya, bagaimana beliau mengkritik ahli falsafah. Tapi dalam masa yang sama beliau tidak mengenepikan, menolak terus semua yang ada pada ahli falsafah, dan beliau sendiri telah membangunkan ilmu falsafah Islam. Imam Ghazali mengkritik siapa lagi? Imam Ghazali mengkritik ilmu kalam. Bacalah kitab beliau Iljamul Awam. Iljamul Awam. Ini beliau kritik ulama-ulama yang hanya sibuk dengan ilmu kalam semata-mata. Dia terlupa ada ilmu tasawuf yang lebih penting lagi untuk dia memperdalami. Sibuk dengan ilmu kalam semata-mata, ini tidak dapat mencapai makrifat yang sebenar, kata Imam Ghazali. Dia hanya untuk nak membentengi akidah, tapi untuk nak kuatkan akidah tu ada dalam tasawuf, kata Imam Ghazali. Beliau mengkritik ilmu kalam dan ulama-ulama kalam. Maksud ulama kalam mutakallimin. Mutakallimin maksudnya ulama-ulama yang membincangkan akidah secara halus. Beliau mengkritik. Tapi dalam masa yang sama beliau ulama kalam yang hebat. Bacalah Al-Iqtisad fil I'tiqad, kitab beliau. Bacalah kitab beliau Qawaidul Aqaid, baru kita dapat faham bahawa Imam Ghazali menguasai ilmu kalam dan menggunakan ilmu kalam untuk membentengi akidah. Tapi beliau tahu batasan ilmu kalam tersebut di mana, dan beliau memberi peringatan kepada orang yang hanya obses dengan ilmu kalam. Contoh ilmu kalam ni beginilah. Di tempat kita, di alam Melayu ni, dia hanya pentingkan pengajian sifat 20 semata-mata. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, sampai habis kaunuhu mutakalliman. Sibuk ya, dengan ilmu kalam. Bagus, tapi Imam Ghazali kata perlu faham bahawa itipati agama ini tidak terhenti kepada ilmu kalam. Ilmu kalam digunakan untuk suatu cara perdebatan, satu cara untuk jidal ataupun jadal, untuk nak membentengi perkara-perkara yang menjadi syubhah dalam akidah, perkara-perkara yang boleh mencela akidah manusia. Ya, pembentengan itu penting, tapi dia sekadar membentengi, dia belum memperdalami hakikat tauhid, hakikat akidah yang sebenar. Hakikat akidah dan hakikat tauhid diserapi dalam jiwa adalah menerusi ilmu tasawuf, kata Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ni kita perlu baca seluruh kitab-kitab baru kita dah akan dapat faham pemikiran yang sebenar Imam Ghazali. Kalau tak, nanti
Orang yang baca Al-Jamul Awam saja dia kata, oh, ini ilmu kalam ni tak penting. Tengok Imam Ghazali kritik habis-habisan ulama kalam. Ini hanya ulama zahir. Jangan baca itu saja. Nanti tak dapat gambaran dan juga landscape yang sebenar terhadap pemikiran Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam. Beliau ulama kalam besar, mutakallim besar dalam Asy'ariyah, Imam Ghazali. Ya. Beliau juga mengkritik ilmu ulama-ulama zahir, ulama-ulama yang berpegang kepada hukum hakam yang seperti saya sebutkan tadi. Hukum hakam berpegang kepada fiqh semata-mata, tetapi tidak ambil indah dengan ilmu tasawuf. Ya. Hanya sibuk dengan khilafiah dan perdebatan semata-mata. Jangan terlupa Imam Ghazali juga pengarang kitab fiqh dan usul fiqh. Beliau adalah usuliyun, ulama usul, bukan sekadar ulama fiqh, ulama usul, usul fiqh. Kitab beliau Al-Wajiz dan lain-lain, ya, melambangkan beliau adalah ulama fiqh, ulama hukum hakam. Tapi beliau tahu batasan hukum hakam di mana. Dan beliau telah melihat pada zaman beliau orang-orang yang tak berapa cenderung dengan ilmu tasawuf akan terbelit dan tersangkut, terjerut dan terjerat di dalam hanya perbahasan fiqh. Hatinya tidak disirami dengan ilmu kerohanian. Jadi perdebatan jadi pergaduhan, pergaduhan jadi permusuhan, permusuhan jadi kebencian. Imam Ghazali melihat perkara ini. Ya, Imam Ghazali mengkritik ulama-ulama zahir, ulama-ulama syariat yang hanya mementingkan syariat dan mengenepikan tarikat dan hakikat makrifat. Ya. Sebab Imam Ghazali sendiri, beliau adalah ulama yang hebat dalam ilmu fiqh, hukum hakam. Beliau sendiri usul dalam mazhab Syafi'i. Imam Ghazali namanya selalu didengar dalam ilmu tasawuf, ya. Namanya tersebar di kalangan masyarakat lebih kepada tasawuf. Tapi dalam dunia keilmuan Islam, lebih-lebih lagi orang-orang yang berada di dalam kepompong keilmuan Asy'ariyah dan Syafi'i, mazhab Syafi'i, Imam Ghazali adalah master kepada semua itu. Walaupun nama beliau gah dengan ilmu tasawuf, tetapi dalam bidang akidah dan bidang fiqh, beliau adalah tokoh penting di dalam susu galuh perjalanan mazhab Syafi'i dan aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah dalam bab akidah, mazhab Syafi'i dalam bab fiqh. Imam Ghazali ada kitab-kitab ni yang memang digunakan oleh para ilmuwan Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Jadi kalau kita baca ibarat teks seperti ini, jangan kata Imam Ghazali ni kutu-kutu ulama zahir ke ni. Tidak. Beliau sedang menegur ulama zahir, ulama fiqh, ulama syariat yang hanya menyibukkan dirinya hanya dengan perdebatan dan masalah khilafiah, dan dia tidak mementingkan ilmu tasawuf yang banyak lagi nak kena fiksat jiwa manusia, sifat takabur, sifat rahmah dan jiwa manusia banyak lagi nak diterapkan. Imam Ghazali ini sebelum beliau berkecimpung dalam bidang tasawuf, beliau mengalami itu semua. Beliau alami hanya berpegang kepada yang zahir sahaja, hanya berpegang kepada fiqh sahaja, akidah yang zahir, ilmu kalam yang zahir sahaja. Beliau adalah pakar. Kerana itu beliau dilantik setelah Imamul Haramain. Beliau dilantik sebagai rektor kepada Madrasah Nizamiyah yang hebat itu di Parsi. Siapa yang menjadi rektor setelah Imamul Haramain, sudah tentu kedudukannya sangat hebat, itu Imam Ghazali. Sampailah suatu ketika beliau rasa beliau dilantik kerana kehebatan ilmu beliau yang hebat, tapi beliau dapat merasakan ada sesuatu yang missing lagi, ada sesuatu yang tak lengkap lagi ilmu beliau, dan beliau mendapati ilmu itu ilmu tasawuf. Maka beliau membuat keputusan untuk meletak jawatan sebagai rektor. Rektor ni orang yang teratasnya dalam sebuah institusi pengajian, rektor yang tertinggi, kedudukan tertinggi.
Kalau madrasah mudir lah, tapi ini madrasah Nizamiah ni dia bukan sekadar madrasah, dia dah macam universiti zaman itu. Jadi Imam Ghazali letak jawatan, beliau berkelana berpuluh tahun untuk mencari mursyid, murabbi, bertarikat, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat. Maka terhasillah kitab-kitab tasawuf yang hebat seperti Ihya Ulumuddin, seperti Bidayatul Hidayah, seperti Mishkatul Anwar, seperti Minhajul Abidin, seperti Al-Maqsadul Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Lihat betapa mendalamnya ilmu-ilmu tasawuf ditulis oleh Imam Ghazali setelah beliau berkelana. Subhanallah. Bukalah Mishkatul Anwar, bukalah Al-Maqsadul Asna, lihat bagaimana perbincangan tasawuf Imam Ghazali setelah beliau terjun dalam lautan tasawuf. Allahu Akbar. Jadi ulama-ulama, jika orang yang hanya sibuk bergaduh masalah khilafiah, perdebatan, maka jauhilah mereka, kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab sifat hasad yang ada di hati mereka. Contoh perdebatan yang merugikan, perdebatan untuk menimbulkan kekeliruan, kunut, tak kunut. Kalau di tempat kita ini mazhab Syafi'i sudah selesai, kunut disunatkan. Tapi nak berdebat yang kunut ini tidak disunatkan, dia bukan sunnah, dia ataupun sesuatu yang berkaitan dengan hukum seperti baca Yasin malam Jumaat nak diperdebatkan, ini bid'ah, tak payah nak buat. Maulid Nabi, tak payah nak buat, berdebat. Ingin berdebat perkara-perkara yang dah selesai, perkara-perkara yang dah selesai. Sehingga terpaksalah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjawab. Sebenarnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah tak perlu nak menjawab, sebab semua dah terdapat dalam kitab. Tapi oleh kerana kekeliruan terjadi di kalangan masyarakat, maka akhirnya ulama terpaksa juga menjawab, dan itu mengambil masa. Dan kita lihat ada kelompok perbicaraan dalam ceramah mereka hanya membida'ahkan orang, menkhurafatkan orang, menyesatkan orang terhadap perkara-perkara yang hukum hakam tu dah selesai. Ulama dah kata benda tu tak ada masalah. Maulid katakan, ulama dah selesai dah, maulid boleh dilakukan, digemburkan, ini sesat dan sebagainya, ini tiru agama Kristian. La haula wala quwwata. Menyebutkan masyarakat dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya digemburkan lagi. Benda dah selesai. Mereka berani menghukum secara pasti pada sesuatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu, dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu apabila engkau luput daripada pandangan mereka. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan engkau dan terus terang menyebutkan kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Ketika itu mereka tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu, dan tidak mengampuni apa jua ketelanjuranmu, dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Mereka sebenarnya sangat hasad kepadamu atas segala nikmat yang engkau dapatkan, sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula supaya memusuhimu. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Untuk itu mereka suka menabur fitnah dan berita-berita bohong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya suatu kepura-puraan sahaja. Dan jika mereka marah kepadamu, maka yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. Zahir mereka diperhiasi dengan pakaian yang indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Maksudnya ini ulama-ulama zahir semata-mata
yang tidak mementingkan adab, tidak pentingkan akhlak dan adab dipelajari di dalam ilmu tasawuf. Apabila mereka tidak mengangkat ilmu tasawuf sebagai mahkota, inilah Imam Ghazali kata, mereka hanya menabu-nabu fitnah, berita-berita bohong kepada kamu, menghitung kesalahanmu yang halus-halus. Sikit salah daripada kamu, dia akan gemburkan. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Dia pantang, tengok kamu silap sikit saja, dia gemburkan. Ini tanda orang-orang yang kita kena jauhi, ulama yang perlu dijauhi, kata Imam Ghazali, kerana mereka bukan nak bawa manusia kepada Allah. Mereka nak bawa kepada percakaran, mereka nak bawa kepada pergaduhan, mereka nak bawa kepada perpecahan. Apa yang aku sebutkan ini adalah suatu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi, dan siapa yang bergaul dengan mereka pasti ia akan dapat kehinaan. Maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Maka betapa pula engkau dapati jikalau seseorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuhnya. Berkata Qadi Ibnu Ma'ruf, fahdhar aduwaka marratan wahdhar sadiqaka alfa marrah, falirubbama inqalaba as-sadiqu fakana a'rafa bil madarrah. Artinya, berhati-hatilah daripada musuhmu sekali, namun berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Orang yang rapat dengan kita perlu berpada-pada dalam pergaulan, kerana Allah yang memegang hati manusia, dia boleh menikam daripada belakang pula. Sebab itu Rasulullah SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, hadis bermaksud, hendaklah kamu mengasihi musuh kamu secara berpada-pada, kerana boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang kecintaanmu. Dan hendaklah kamu hendaklah kamu membenci musuhmu dengan berpada-pada. Jangan terlalu benci yang sangat-sangat benci yang langsung tidak ada maaf bagimu, kerana boleh jadi suatu hari nanti dia akan, saya sebut apa tadi, nanti jap lagi semula kasihilah musuh, kasihilah kecintaanmu, orang kecintaanmu dengan berpada-pada, kerana boleh jadi dia boleh suatu hari nanti dia bertukar menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu berpada-pada, kerana boleh jadi musuhmu nanti suatu hari nanti bertukar menjadi orang kecintaanmu, orang yang dikasihi olehmu. Hadis riwayat Tirmizi ini mengajarkan kita untuk berpada-pada, bersederhana dalam pergaulan, tanpa kita bersangka buruk kepada orang lain, tetapi berwaspada itu perlu, tanpa perlu bersangka buruk kepada orang lain. Waspada. Mukmin tidak masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali, kata Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah kata berwaspada, berwaspada dengan orang dalam transaksi, dalam urusan, kerana dia boleh menikam kita daripada belakang tanpa kita bersangka buruk kepadanya. Berwaspada. Berwaspada itu menyebabkan kita orang yang berpada-pada. Orang yang berpada-pada, dia akan buat sesuatu yang tepat pada masanya, pada keadaannya, pada kedudukannya, pada berpada-pada.
berpada-pada, sesuai pada keadaannya, sesuai pada waktunya, sesuai pada situasinya, sesuai pada bagaimananya, pada, berpada-pada, orang Melayu kata. Berpada-pada maksudnya sesuatu yang adil, adab, hikmah. Seperti mana yang saya sebutkan pada awal ceramah tadi, bahawa definisi adab dan hikmah berkongsi definisi, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan setiap sesuatu sesuai pada tempatnya. Di pada itu berpada-pada. Dan berkata Abu Tamam dalam makna yang sama, aduwuka min sadiqika mustafadu fala yastakthiranna minas sihabi fa inna da'a akthar ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarabi. Artinya, banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu, oleh itu janganlah engkau memperbanyakkan sahabat. Cuba engkau lihat, kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Orang yang banyak makan dan minum, kita lihat, sebab dia banyak makan dan minum menyebabkan kemudaratan baginya. Begitu juga dengan orang yang nak campur semua orang, banyak kawan. Yang banyaknya kawan akhirnya menghancurkan dia. Dia sendiri tak ada masa untuk nak beribadah. Dia akan banyak masa untuk nak melayan kerenah orang lain. Sebab itu dalam agama kita ini dianjurkan pilih kawan yang betul-betul yang boleh bawa kepada agama, yang berdamping dengan orang yang sesuai, yang boleh bagi manfaat kepada kita dunia dan akhirat, ya. Lebih-lebih lagi yang berpegang kepada agama. Dan agama kita ini sesuatu yang digemari, iaitu pilih kawan. Kita tak perlu banyak kawan, pilih kawan yang terbaik, yang boleh bawa, yang boleh jadi tim kita, yang satu misi, satu visi dalam mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ini kita lihat pada zaman sekarang, terlalu banyak masuk tim sana, masuk tim sini, akhirnya dia pun terumbang-ambing dalam kehidupan dia, ya. Terlalu banyak orang yang dia nak kenal, ya. Terlalu banyak orang dia nak kawan, akhirnya dia sendiri yang terumbang-ambing, ya. Dia sendiri tidak ada pendirian. Dan jadikan dirimu seperti apa yang telah dikatakan oleh Hilal bin Alaq dalam syairnya. Saya terus. Azan, sudah azan ke? Sudah isya. Okey, boleh azan dulu, ya. Dah lama azan, ya. Oh, dah 20 minit dah. Oh, siap. Okey. Sini pun tak dapat khatam, banyak muka surat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasanya satu lagi kuliah boleh habis rasanya, ya. Satu lagi kuliah insyaAllah boleh khatam. Sebab banyak lagi juga nak dekat 10 muka surat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muka surat lagi. Khair insyaAllah. Kita tunggu dulu di situ. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang kita belajar, ilmu yang kita ambil. Mudah-mudahan ini yang menjadi petunjuk buat kita, menjadi pedoman, menjadi cahaya buat kita yang menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.